Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan kita iaitu Hunting for Wheat. Okey, rumpai merupakan tanaman yang tidak perlu disemat atau ditanam. Tanaman yang tidak diperlukan bukan komoditi asal. Tanaman yang tidak mempunyai harga dari segi kepentingan ekonomi. Tanaman yang bersaing untuk mendapat cahaya, air dan nutrien. Okey, rumpai ni terbahagi kepada 3 kumpulan iaitu rumput, rusiga dan berdaun lebar. Okey. Apa itu rumput? Rumput merupakan monocotyledon, rumpai utama di kawasan perumahan. Pembiakan melalui biji, stolon dan rhizome. Batang mempunyai buku dan ruas. Daun wujud daripada buku berselang-seli dalam 2 baris. Daun salut batang. Helaian daun yang berbentuk tirus dengan urat daun yang selari. Okey, antara rumput yang terdapat di persekitaran rumah saya adalah rumput tanduk. Okey, morfologi tumbuhan ini adalah dari segi akarnya, sistem akar yang pendek dan tidak bercabang, stolon yang menjala panjang pada nod, batang berbentuk klum, batang boleh mencapai ketinggian sehingga 30 cm sehingga 60 cm. Daun berbentuk pisau bedah. Okey, bunga bercabang berbentuk tanduk. Seterusnya adalah rumput parit. Morfologi bagi rumput parit dari segi akar adalah serabut dan rhizome pendek dan menjala. Batang boleh mencapai ketinggian sehingga 15 cm sehingga 20 cm. Daun tirus berkilat. Lebarnya 4 mm sehingga 18 mm dan panjang 2 cm sehingga 16 cm. Bunga bercabang dengan bilangan 2 atau 3 atau berpasangan. Benih bersaiz 3.5 mm. Okey, seterusnya kumpulan yang kedua iaitu rumput berdaun lebar. Dicotyledon, berdaun lebar, pembiakan melalui biji atau vegetatif. Antara rumput berdaun lebar yang terdapat di persekitaran rumah saya adalah pokok semalu. Okey. Morfologi bagi tumbuhan ini dari segi akar adalah serabut dan menjala. Batang bercabang dengan duri yang menghala ke bawah. Daunnya cukup sensitif, apabila kita sentuh dia akan tertutup. Bunganya berwarna merah jambu, sangat kecil, berbentuk berbola, bersaiz antara 12 mm. Okey. Benih ukurannya adalah 25 mm, panjang dan lebarnya adalah 6 mm apabila dimasak. Okey. Seterusnya adalah sawi terkukur. Akarnya sistem berserabut lembut. Batangnya boleh mencapai ketinggian 40 cm. Daunnya adalah berbentuk lyret pentatobulbous sehingga 10 cm panjang. Kadang-kadang menjadi keungguan apabila tua. Kepala bunga menjadi merah jambu ataupun keungguan. Benihnya berwarna putih dan berbulu kapas. Okey. Seterusnya adalah rumput cengkering ataupun lidah tiuh. Okey, morfologi bagi tumbuhan ini adalah akarnya sistem akar tunjang berserabut lembut. Batang boleh mencapai 1 hingga 5 mm. Batangnya boleh mencapai 1.5 meter dengan batang pepejal. Daun berbentuk bulat, bujur hingga linear berbentuk pisau bedah. Bunga seperti butang terdapat di antara pasangan daun adalah kumpulan bunga yang menyerupai bunga kecil. Benih bersaiz 5 mm berwarna coklat pucat dan bulat. Seterusnya adalah rumput Israel. Akarnya
sistem akar pendek boleh tumbuh di antara ruang batang not. Batang bercabang lembut sedikit aromatik dengan ia tumbuh hingga ketinggian kira-kira 1 meter. Okey, daun berbentuk telur, berbentuk pisau bedah. Okey, bunga individu adalah putih. Seterusnya adalah daun seduduk. Okey, akarnya tunjang, boleh tumbuh sehingga 3 meter. Daun mudah loket eliptik dengan asasnya bulat. Bunganya adalah 8 cm lebar dengan kelopak berwarna ungu terang. Okey, seterusnya kumpulan yang ketiga iaitu Rosella, iaitu rumpai batang. Akarnya serabut antara not. Ia boleh tumbuh hingga 20 cm. Daun berdekat dengan pangkalnya. Daun pada pangkal batang berjumlah 2 hingga 4 helai berbangun baris. Panjang penyepit berujung runcing dengan panjang 3 cm sehingga 10 cm. Okey, seterusnya bunga dari tanaman ini berbentuk bondar memanjang dengan warna hijau muda dengan ukuran 4 hingga 8 mm. Okey, faktor yang menggalakkan pertumbuhan rumpai adalah tanaman ditanam secara homogen, iaitu rumpai akan mendapat nutrien yang tidak digunakan oleh tanaman. Contohnya apabila tanam sawi, kita bagi baja dan di situ terdapatnya rumpai. Rumpai itu akan mendapat baja juga. Okey, seterusnya tanaman biasanya ditanam dalam bentuk berbaris. Okey, apabila terdapat ruang kosong, rumpai akan tumbuh di kawasan tersebut. Pemberian baja yang berlebihan. Okey, kalau bagi baja yang berlebihan, pokok yang kita tanam tu tak perlukan, dia akan salur kepada rumpai-rumpai untuk bertambah. Okey, kawalan dia macam mana? Okey, kawalannya melalui kawalan mekanik. Kawalan secara mekanik ialah termasuk dengan tanganlah kita cabut, kita mencakul, kita menebas keluar rumput tu, kita ambil sekali dengan akar. Yang seterusnya kawalan biologi melibatkan haiwan seperti kulat, parasit, bakteria dan pelbagai organisma lain. Kaedah ini melibatkan penggunaan binatang ternakan seperti lembu, kambing, biri-biri ataupun lembu. Kaedah ni sesuailah untuk kawasan yang padat dengan rumpai. Kalau sikit-sikit ni tak perlulah. Seterusnya, kawalan rumpai. Penggunaan racun rumpai dalam pengawalan pertumbuhan adalah satu kaedah yang dapat menyimbankan kos dan masa yang sering digunakan dalam bidang pertanian. Pada masa ini, penggunaan racun rumpai yang baik dan sesuai dapat menghalang pembiakan dan memusnahkan rumpai di kawasan pertanian. Rumpai yang digunakan berbentuk organik ataupun bukan organik. Okey, ini adalah rujukannya. Sekian, terima kasih.